ونتوب إليه. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Hadis yang kelima, sifat kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yaqulu Allah azza wa jalla, al-'izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani minhuma syai'an azabtuhu. Rawahu Muslim wa Tabrani fil Awsat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, ataupun telah berfirman Allah azza wa jalla, al-'izzu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani minhuma syai'an 'adzabtuhu. Rawahu Muslim wa Tabrani fil Awsat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, al-'izzu izari, kemuliaan adalah kainku,
wal kibriya'u ridai, dan kebesaran itu adalah selendangku. Faman naza'ani minhuma, maka sesiapa yang mengambil akan aku daripada keduanya, azabtuhu, aku pasti akan mengazabkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disebut dengan qudsi sebab dia berasal daripada Al-Quds, iaitu kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dengan makna yang lain, hadis qudsi ialah firman Allah yang Nabi SAW menyampaikan kepada kita dengan bahasanya Rasulullah, dengan uslub bahasanya Rasulullah. Kalau Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagaimana daripada Allah, sebegitu disampaikan kepada umat. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi daripada Allah, tetapi maknanya disampaikan kepada umat dengan gaya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut al-izzu izari, kemuliaan itu ialah izarku, izar ni kain, wal kibriya uridai, dan kebesaran ataupun kesombongan itu ialah rida aku, ni rida. Faman naza'ani, maka siapa yang menanggalkanku, minhuma, daripada kedua-duanya, syai'an azabtuhu, aku pasti akan mengazabkannya. Mana sesiapa yang mengambil salah satu daripada dua pakaianku itu, azabtuhu, aku pasti akan mengazabkannya. Baik. Al-izzu izari wal kibriya uridai. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi kita faham. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dengan bahasa yang mudah. Al-izzu ialah kainku, wal kibriya'u ridai, sementara kebesaran dan kesombongan itu ialah selendangku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bukan makna hakikat. Bukan Tuhan pakai kain, bukan Tuhan pakai rida. Bukan makna hakikat. Tapi suatu makna yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak menghampirkan kita kepada suatu kefahaman yang mudah. Maknanya, itulah Allah. Bila mana dia Tuhan, dia ada pakaian kebesaran. Seperti mana raja, bila mana dia raja, dia ada pakaian kebesaran dia. Contoh, agung kadang-kadang pakai kemeja aja, pakai seluar, pakai kemeja, kadang-kadang long sleeve dan sebagainya. Kadang-kadang dia pakai jubah. Tu pakaian biasa. Tapi kalau dia pakai raja, pakai macam mana? Hak gambar di dinding tu, tu pakaian dia. Pakai macam tu, orang kata, oh tu raja. Dengan apa ni, dia pegang apa? Kerih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia ada pakaiannya, tapi bukan mana hakikat. Bukan mana hakikat Tuhan tu, oh dia pakai kain, dia pakai rida, bukan. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia ialah Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia ada sifat-sifat kebesaran dia sebagai Tuhan. Jadi pakaian tu maknanya sifat-sifat kebesaran. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, al-izzu izari, kemuliaan itu ialah kainku, wal kibriya'u ridai, sementara kebesaran itu ialah ridaku. Mana tu sifat Tuhan. Sifat ni tak ada pada hamba, dan tak ada kepada siapa saja di kalangan makhluk dia. Sifat ini mai basim surah. Sifat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hanya ada kepada dia sebagai Tuhan. Allah kata al-izzu izari, kemuliaan itu ialah kainku. Makna kemuliaan itu ialah sifatku. Baik. Dalam ayat yang Tuhan sebut, falillahil izzatu jami'a, maka bagi Allah lah kemuliaan semuanya. Maknanya mulia pada sesiapa pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah milik Allah. Maknanya Allah bagi dia pakai. Mulia siapa-siapa pun, Allah yang muliakan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allah bagi pinjam zat mulia tu. Maka sesiapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena faham bahawa mulianya bukan milik dia, mulia milik Allah, yang Allah bagi dia pakai kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam ayat yang Allah sebut, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, katakan bagi Allah lah kemuliaan yang dia beri kepada siapa yang dia hendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Wahai Tuhan, engkau muliakan siapa yang kau hendak, engkau hinakan siapa yang kau hendak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang dia mulia, lepas tu dia jadi hina. Ada orang dia hina, kemudian jadi mulia. Semua tu milik Allah belaka. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas sifat Tuhan yang macam tu, dia berkemuliaan dan dia memiliki kebesaran. Al-kibriya'u ridai, kebesaran itu milik dia. Kebesaran ni makna apa? Kebesaran ni maknanya kesombongan. Sombong itu milik dia. Macam Tok Guru nak heran sangat kan nak murid. Faham tak? Tok Guru ni kalau dia anggap kita anak murid, dia tak heran kita. Kecuali dia tak anggap kita anak murid dia. Kalau anak murid dia kata anak murid, dia tak heran sikit pun. Dia nak kata ke, dia nak marah ke, hang nak marah balik aku, hang ingkuk, hang musnah, hang hancur, hang kecai. Siapa tak ada Tok Guru, dia tak faham. Siapa di guru, dia faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat Tok Guru saya cerita dulu. Tok Guru ni dalam semua kebanyakan dan semua keadaan, dia dengan anak murid seperti Tuhan dengan hamba. Allahumma salli ala. Tu saya tengok
Tok Guru ni dia cengih lalu lah? Tak. Pada kebanyakan masanya mesra. Seperti Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala mendominankan Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada zat dia. Senyum, ceria, seronok, lembut. Tapi jaga. Kalau tak kena dengan dia, siapa pun tak peduli nak murid dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hang besar sangat dengan aku. Hang siapa, aku siapa? Tu kalau di Tok Guru. Tok Guru saya pernah cerita. Satu Tok Guru dia bakit tenang anak murid dia. Tu baru terserlah macam mana Tuhan dengan hamba dia. Awak hampa besar, aku besar. Macam tu. Jadi ingat kita anak murid, jangan bermain-main dengan Tok Guru kita. Kena betul sepanjang masa. Jangan ada niat sikit ada kepentingan. Saya ni insya-Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam yang tuan-tuan tengok lah, kata konon-konon kata lembut, insya-Allah lah, tak berlakon-lakon sungguh. Tapi kalau main marah, tak tahu. Kalau siapa tak ada tengok marah, tak tahu. Harap-harap tak keluar panggil tak elok tu. Tapi pernah keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala tu kebesaran dia. Kebesaran dia panggil al-kibriya, kesombongan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sifat Tuhan. Sebab tu Tuhan banyak dalam ungkapan dan kata-katanya dia kata kami. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Sesungguhnya kami jadikan daripada air semua benda hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam malam qadar. Jadi kata kami ni sebab nak mermegah diri. Faham? Kata kami tu sebab nak megahkan diri. Li ta'zim kata ulama, untuk membesarkan diri. Layaklah dia Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Faham? Okey. Tu sifat Tuhan. Bila dia sifat Tuhan, jangan ambil. Tu sifat dia, jangan pakai dengan sifat tu. Bukan sifat kita, bukan pakaian kita. Bukan sifat kita. Sifat kita lawan sifat tu. Al-aizu lawan apa? Hina. Al-kibir lawan apa? Kebesaran, kecil. Tu orang panggil kerdil, hamba yang kerdil. Orang dulu-dulu kalau dia tulis buku, dia akan tulis al-faqir, hamba yang fakir. Ataupun disebut al-zalil, hamba yang hina. Kadang-kadang disebut al-faqirul zalil, hamba yang fakir lagi hina. Al-faqirul haqir, kena disebut al-faqirul haqir, zalilun. Al-faqirul haqir, hamba yang fakir lagi hina. Zalilun, hina. Ila rabbihil aliyil qadir, kepada hambanya yang maha berkuasa, kepada Tuhannya yang maha berkuasa. Al-aliyil qadir, Tuhannya yang maha tinggi lagi maha berkuasa. Okey, untuk orang yang ngaji Arab, al-faqir hina, az-zalil hina. Apa beza dia? Az-zalil ni masalah Sayyidina Muhammad, hina dia tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seperti ayak mani. Ayak mani ni kalau terkeluar mai ke tanah, ayam tak pagut tu, tak tahu pasal apa, pasal hina sangat.
dia bau macam mana, dia apa, tik dia makan lagi ayam. Ayam mani dia tak. Itu katakan manusia. Taib. Qala al-izzu isari. Kemuliaan ialah pakaianku, wal kibriya'u ridai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni pakaian Tuhan, ni sifat Tuhan. Layaklah dia bersifat dengan sifat tu sebab dia Tuhan. Kalau kita hamba ni nak pi belagak buat kemah, jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita pakai pakaian kita je lah. Jangan duk keluar di mulut kemah. Jangan keluar di mulut tu sombong. Sekalipun kita ada duit, jangan pernah kata kita kaya. Jangan duk rasa kaya. Jangan declarekan kaya. Jangan ngaku kaya. Kalaupun orang muliakan kita, jangan terima mulia tu, sebab mulia bukan kita punya. Mulia tu Allah yang punya. Kadang-kadang tak perlu pun kita jawab, saya ni bukan ada apa pun, saya hina. Tak perlu. Hati. Maknanya penolakan tu di hati, bukan mesti keluar di mulut. Tak mesti. Waktu tu tunduk senyum je. Wasallallahu alaihi Muhammad. Tu sifat hamba. Bila mana kita bersifat dengan sifat kita, kita tak bersifat dengan sifat dia, tentulah terletak kemuliaan kita pada sisi dia. Tentu Tuhan nak tengok, tentu Tuhan nak nilai, tentu dia nak angkat, tentu dia nak terima kita sebagai hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita dah diterima sebagai hamba dia, bahagialah kita hidup atas muka dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu kita dah jadi macam mana? Kita akan jadi macam ni. Kalau Tuhan angkat kita, dimuliakan orang, masalah sayyidina Muhammad, kita tak naik dengan pujian tu. Kita tak terangkat dengan pujian orang tu. Pujian tu naik ke atas, kita duduk bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna apa? Maknanya kita tu tak lut pujian, tak lekat. Macam daun keladi orang sembahyang, tak lekat. Jenuh simbah, tak lekat. Mana dia kalis pujian, baru jadi hamba. Kadang-kadang orang tu bila orang puji dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tolak tapi dia ambil sikit. Ya, memang aku pun macam tu. Dia kata dia juga ada juga sikit. Kita ni tolak semua, bukan hak kita. Oh, jangan ambil lah, bukan hak kita. Hak orang pun kita tak ambil kan. Hak Tuhan ambil. Ni Tuhan kata, faman naza'ani minhuma syai'an azabtuhu. Para pemimpin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia berasa dia memimpin itu dia jadi pemimpin itu kemuliaan, silap. Jadi pemimpin bukan kemuliaan. Kepimpinan ialah amanah. Kalau amanah, rasa takut. Takut tak boleh buat, tapi harap-haraplah Tuhan bagi boleh buat. Itu pemimpin. Nabi kita SAW ialah kepimpinan paling tinggi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi paling mulia sekali. Dan Nabi ajak macam mana jadi pemimpin yang sepatutnya. Ada orang jadi pemimpin, tak boleh orang tegur, langsung buat laporan polis, suruh polis tangkap orang yang menghina dan melekehkannya. Tu tak layak jadi pemimpin. Jadi pemimpin ni, orang cemoh ni biasa. Bahkan dicemoh itulah yang menyuburkan kepimpinan dan hati seorang pemimpin.
Contoh masalah Sayyidina Muhammad, pokok ni pasal apa subak? Sebab pibuh ti ayam, sebab pibuh ti ayam pandu. Dah lah, ti ayam buh pandu pula. Pasal apa naik subak? Sebab pi lungut ti kambing, ti lembu. Pemimpin kalau boleh terima macam tu, dia akan naik macam tu. Tapi tak boleh orang tegur sikit, kena nak melenting, tak layak dia pemimpin. Nabi apa orang tak kata? Nabi orang tak gila, Nabi orang tak ahli sihir, Nabi orang kata macam-macam. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang celah dia bagi hadiah. Patut je pemimpin bila orang celah hantar beli hadiah dekat orang kata. Satu masa semua Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia tengah duk beli barang. Tiba-tiba satu orang tua pakai tongkat, dah lah bongkok, tergedik-gedik. Orang tua, Ali, hang Ali ya? Ya Ali. Hang ni, orang tua tu mula boh dia, hina dia, pelekeh dia, macam-macam, maki, hamun apa semua. Sayyidina Ali tunggu, dengar orang tu kata sampai habis. Lepas tu dah lama sangat kata Sayyidina Ali pun mangkit berjalan, nak balik lah. Dan Sayyidina Ali ra'i dia jalan lambat-lambat sebab orang tua jalan lambat, jalan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berjalan pelan, nak bagi habis orang tua tu kata. Sampai di rumah masalah Sayyidina Muhammad, orang tua tu sampai depan pintu rumah Sayyidina Ali, tak habis-habis dia kata, oh panjang sungguh maki hamun dia. Lepas tu Sayyidina Ali kata, habis lagi pakcik? Habis lah, tunggu sat. Sayyidina Ali masuk dalam rumah masalah Sayyidina Muhammad, buat keluar, pakcik, apa ni? Hadiah kat pakcik. Masalah Sayyidina Muhammad, hadiah apa pula? Sebab pakcik tu nak bagi pahala kat saya. Adalah pimpin boleh buat macam tu. Dengar orang duk hentam dia tu. Dia pun cari alamat dia ni, hadu kata kat dia ni. Lepas tu dia hantar orang di Pahang, hantar COD kek. Ni pada mana ni? Pemimpin. Pasal apa? Tolong kata kat aku. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad tu baru betul pemimpin. Sebab hang buka, aku tak tahu salah aku. Bila hang tolong kata kat aku, baru kata aku salah. Faham tak? Tu pemimpin. Cuba tengok Tuan Mahathir dulu. Dia maju pasal dia tak heran orang kata kat dia. Sebab dia faham pemimpin mah kena maki hamun. Kalau tak betul ya, orang tegur. Tegur tu baru kata tak kat pedang, tangkap pedang ni pun. Kalau kat pedang macam mana agak-agak. Satu masa Khalifah Umar Al-Khattab tengah baca khutbah. Hari itu orang hantar ke Madinah bergulung-gulung kain untuk semua ahlul Madinah. Daripada negara mana tu, mai hantar macam orang mai hantar kat kita lah. Mai hantar bergulung-gulung kain untuk diberi kepada seluruh ahlul Madinah. Tapi kain tu siapa-siapa dapat, dia hanya boleh buat baju sampai ke lutut je. Maka hari tu subhanallah, hari Jumaat tu semua pakai baju baru, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia duduk atas mimbar, tengok baju dia bukan sekat lutut, lebih. Waktu dia baca khutbah masalah Sayyidina Muhammad, dia kata, isma'u wa ati'u, dengarlah kamu semua, patuhlah kamu semua. Ati'u Allah wa ati'u Rasul
wa ulil amri minkum, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Tiba-tiba satu orang tu bangkit, nanti saat nak bagi taat boleh, nak dengar patuh boleh, nak tanya pasal apa baju labuh tu, bahasa pasal apa baju labuh. Sayyidina Umar tu cengih, ada lagi yang cengih pasal apa baju labuh. Umar ni dia waqafan al-haq, kalau benar dia akan diam, kalau salah, kalau benar tu benar dia tak lawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia diam, dia tunduk, anak dia bangkit, Ibnu Umar. Saya nak maklum pada semua, Rasulullah Sayyidina Muhammad, ayah saya baju labu, sebab hak labu tu hak saya bagi kat ayah saya. Baru orang tu kata, al-an as-samu wa ta'ah. Sekarang baru saya nak patuh, sekarang baru saya nak taat. Jadi pemimpin tak boleh orang kritik, terus saya di pemimpin. Kalau ni pemimpin terbaik, dia kena terima kritikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barulah jadi pemimpin yang baik, barulah orang sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kira nak jerkah aja orang yang tegur kita, macam mana? Baru sehari dua dia pemimpin, macam nak kekal berpuluh-puluh tahun lagi dia pemimpin. Jadi orang yang tak boleh terima teguran, sombong dia panggil. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang tak boleh terima teguran, dia panggil sombong, dia panggil al-kibriya. Sombong, ada sombong, dia ambil sifat Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak jatuh cepat, sombongkan diri. Tapi siapa nak kekal lama, rendah diri. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, siapa yang merendah diri, rafa'ahu Allah, Allah pasti akan angkat dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah, siapa yang takabur, Rasulullah SAW, pasti Allah akan turun dan jatuhkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Qala faman naza'ani minhuma. Kita ni langgap sombong apa? Lambat laun kita akan balik kepada tanah juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok cuba tengok Zulqarnain. Zulqarnain ini raja besar merintah dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja Islam yang merintah dunia dua, raja kafir yang merintah dunia dua juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raja Islam yang merintah dunia, Nabi Allah Sulaiman dan Zulqarnain. Allahumma salli ala sayyidina. Raja kafir yang merintah dunia, Namrud, Raja Namrud. Dan juga seorang, lupa siapa ingat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa dia? Tak ingat. Ada orang ingat tak tu? Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bakhtansar tu raja kafir yang merintah dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zulqarnain merintah dunia. Ketika dia hidup, dia pesan, dia bagi wasiat, kalau aku mati, hampa tolong korek khanda aku tu untuk nak boleh keluar tanganku melalui lubang khanda tu. Dia nak buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku raja besar, tetapi aku mati, aku tak bawa balik apa pun. Kosong. Tengok tanganku, bawa balik apa? Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita kena belajar
jadi orang yang rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah boleh meninggi diri, Nabi dah meninggi diri lah. Tapi Nabi selalu rendah diri, mesra dengan orang. Orang mukmin pula sifat dia boleh mesra dengan orang, orang boleh mesra dengan dia. Nabi kata al-mu'min aliful ma'luf wala khairan fi man la ya'lif wala yu'laf. Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang beriman itu mesra dan boleh dimesrakan dan boleh dimesrai dengan dia. Dia boleh mesra dengan orang, orang boleh mesra dengan dia. Dan Nabi kata wala khaira fi man la ya'lif wala yu'laf, maka tak ada kebaikan pada orang yang tak mesra dan orang pun tak boleh mesra dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi bukan sakat orang waras Nabi mesra, dengan orang gila pun Nabi mesra. Sedangkan orang tu putih wayah, Nabi boleh masuk. Salah Sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang perempuan putih wayah sewel, kata orang perempuan ni, Rasulullah, masalah saya lagi petang lagi boleh jumpa saya tak tante Rasulullah? Nabi kita boleh. Lagi petang dia Nabi orang gila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan budak-budak, pemimpin ni dia bukan masuk orang tua ya, dengan budak-budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mesra dengan budak-budak. Bila budak-budak, pemimpin jadi budak-budak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara budak-budak cakap macam mana? Cakap macam orang tua lah. Kalau orang Kedah ni, budak-budak, cik nama apa cik? Ambu cik, lawanya cik. Jadi orang jadi budak-budak. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan orang tua dia orang tua, dengan budak jadi budak. Allahumma salli ala sayyidina. Tu pemimpin, tu sifat Rasulullah. Dia bukan buat-buat, jadi sendiri sebab dia warisan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau budak-budak nampak Rasulullah, budak-budak Rasulullah, pakat terpa pergi kat Rasulullah, menerpa lari pada Rasulullah, siapa sampai dulu pada Rasulullah. Nabi pula bila budak-budak berkata terpa main kat dia, Nabi duduk bertinggung. Tu dia Rasulullah, melarilah budak-budak sampai Rasulullah, lempak diri pada Rasulullah. Nabi peluk semua. Kalau berjalan sama budak-budak Rasulullah. Tu pemimpin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Maka itulah pemimpin. Kita harap kita boleh tengok pemimpin macam tu esok, insya-Allah. Walaupun kita tak boleh tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita harap kita sempat jumpa pemimpin bayangan Rasulullah, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, siapa-siapa yang cuba pakai sifat Tuhan ni, Allah kata, ni janji dia, azabtuhu, aku pasti akan azab dia, pasti akan aku hukum dia. Waktu tu baru dia tahu akibat dia sombong. Pemimpin tu Sallallahu Alaihi Muhammad, kalam dia ialah kota. Dia kata hak tu ialah kuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Desain itu ialah janji. Tengok desain apa? Tengok dia kata apa? Tengok mulut dia keluar apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua Allah selamatkan daripada orang yang menanggalkan sifat Allah pergi pakai kat diri dia sendiri. Jadi kita selamat insya-Allah. Dan perhatikanlah hadis ini, mudah-mudahan masuk dalam diri. Jangan sombong. Siapa-siapa sombong dia akan jatuh. Siapa-siapa menah diri dia akan naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada ilmu, jangan merasa kita terlebih ada ilmu daripada orang lain.
sampai kita nafi semua ilmu orang. Kita kata kita yang paling pandai. Na'udzubillah min dzalik. Dia kena spare sama. Buka semua ilmu aku tahu. Barangkali betul dia apa. Entah-entah aku yang tak kena spare semua. Salah Sayyidina Muhammad. Orang takabur ni dia macam ni. Ada orang mengajak public speaking. Dia kata kita kalau nak ceramah kita kena anggap orang lain bodoh semua baru kita boleh ceramah. Betul tak macam tu? Tu pelajaran di public speaking. Kalau nak ceramah ada orang mengajak macam tu. Kalau nak ceramah depan umum kena anggap orang bodoh baru kita boleh ceramah. Tak betul pada saya. Dia macam ni sepatutnya. Bila kita nak ceramah kita kena kata ada pada ramai-ramai ni orang alim. Aku tak takut aku cakap. Pasal kalau aku salah nanti orang alim aku tegur. Baru betul. Rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila kita diri, bila kita merendah diri, itu sifat Nabi. Itu sifat kekasih Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Muawiyah ni perang dengan Sayyidina Ali dalam perang Siffin. Waktu tu ada satu orang main pada Sayyidina Muawiyah, dia perjatuh Sayyidina Ali. Pas Sayyidina Muawiyah perang dengan Sayyidina Ali, dia kata, "Hai Muawiyah, hantar Ali." Ali ni macam ni je. Pam dia pelekeh Sayyidina Ali. Kata Muawiyah, "Hantar dah hang pelekeh tu siapa?" Sayyidina Ali tu menantu Rasulullah. Dia hang pelekeh tu. Hantar dah aku siapa dengan Sayyidina Ali. Masalah aku ni kalau sebiji debu yang duduk di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kaki Sayyidina Ali, aku lebih hina daripada tuli. Tu yang dinaikkan oleh Allah jadi khalifah Bani Umayyah. Tuhan angkat sebab mengecilkan diri. Sebab tu Nabi kita sebut rahimallahu mur'an arafa qadra nafsihi. Moga-moga Allah merahmati orang yang tahu siapa diri dia, sedar diri. Jadi orang yang sedar diri, dia akan menyombong diri. Kalau kita sedar diri, kenal diri siapa, kita akan rendah diri. Siapa aku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala yaqulu Allah azza wa jalla al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani minhuma syai'an 'adzabtuhu rawahu Muslim wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Oleh kita pada malam ini, Allahumma salli 'alaiha arwah ibu yang baru kembali ke rahmatullah, Allah yarham Hajjah Rashidah binti Yahya daripada Shah Alam. Yang kedua, anak cucu cicit almarhum Tuan Guru Haji Man Melaka, Masya Allah. Dan pada malam ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, juga ada nuri tahlil. Masalah saya tadi dapat tahlil kan, jadi kita baca doa tahlil untuk ibu yang bernama Jamilah dan Nur Fadli binti Azmi ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afas وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا
وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أثبنا اللهم على قراءتنا هذه ثوبا جديلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا قبولا مباركا جميلا. اللهم اجعل وأوصل سبا قرأناه بركة ما تلاونا وهدية مباركة نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين الكروبيين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ذلك إليهم وتعطف لهما برحمتك عليهم وارحمهم بالقرآن رحمة واسعة واغفر لهم مغفرة جامعة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وواسع مدخلهم وأدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطاياك كما نقض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم أهلا خيرا من أهلهم زوجا خيرا من زوجهم وأعيذ من عذاب القبر فتن من عذاب النار واجعل اللهم ثوابا مستتبا مع مزيدك وإحسانك إلى روح من استمعناها بسبب من أجلهم واجعله في صحائفنا وصحائف والدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم على القبور اللهم اغفر وارحم على القبور اللهم اغفر على القبور اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم واسع قبرهم اللهم اجعلهم اللهم اجعلهم في رحاب رحمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. Alhamdulillah rabbil alamin insyaallah. Moga-moga Allah ampun semua pelajar kita, Allah angkat kedudukan mereka, Allah sayang mereka, Allah dekatkan mereka dengan dia, Allah angkat darjat mereka, Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba dia, Allah akhirkan kehidupan mereka dengan kebaikan yang baik, Allah masukkan mereka dalam syurga tanpa hisab, Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba dia, Allah jadikan mereka hamba yang terbaik pada sisi dia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin insyaallah. Allah